Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Kak Elisha nak cerita pasal ahli sihir yang baik hati. Cerita ni adalah cerita dongeng dari Kak Elisha sendiri. Ahli sihir yang baik hati. Di sebuah pinggir hutan, tinggal seorang ahli sihir yang baik hati. Nama ahli sihir itu ialah Dika. Penghuni di pinggir hutan amat kasih dan sayang pada Dika. Dika dibuang oleh keluarganya kerana sifat dan sikapnya yang baik hati. Dika dibuang jauh di pinggir hutan ini semasa usianya masih kanak-kanak. Dika berperwatakan lemah lembut, penyayang dan baik hati. Perwatakan dan sikapnya jauh berbeza dari ibu bapa serta adik-beradiknya. Perwatakan dan sikapnya jauh berbeza daripada ibu bapa serta adik-beradiknya yang bersikap bengis, zalim dan kejam. Hari-hari berlalu mengambil masa. Usia Dika meningkat ke alam dewasa. Semakin cantik dan lemah lembut pribadi dan sikapnya. Dika tidak akan meminum darah haiwan seperti keluarganya. Dika sentiasa kasih akan haiwan dan makhluk yang berada di sisinya. Kuasa sihir Dika melalui jari telunjuknya di sebelah kanan. Dika tidak menggunakan kuasa sihirnya untuk menzalimi sesiapa sahaja. Malah kuasa sihirnya dijadikan kuasa untuk membuat kebaikan dan menolong haiwan serta makhluk-makhluk yang berada di dalam kesusahan. Haiwan-haiwan dan makhluk-makhluk yang berada di pinggir hutan itu semua kasih dan sayang pada dirinya. Di kala waktu pagi, Dika akan bercucuk tanam. Tanaman yang ditanam oleh Dika akan tumbuh subur di halaman rumahnya. Di halaman rumah Dika kelihatan berseri-seri dengan pelbagai bunga yang berwarna-warni. Udara segar di kala waktu pagi dapat memberi ketenangan kepada diri Dika. Untuk menambah kuasa sihirnya, Dika akan memakan 100 jenis bunga-bungaan yang ditanam maupun bunga-bunga yang dipetik dari dalam hutan. Selebih dari meminum madu tersebut, Dika akan mencelup jari telunjuk sebelah kanan untuk menjaga dan menambah kuasanya. Pada waktu petang, Dika akan ke dalam hutan untuk mencari bunga-bunga hutan dan buah-buahan. Hasil yang dicari dan dipetiknya dibawa pulang maupun dikongsi bersama-sama makhluk yang berada di sisinya. Di dalam hutan tersebut terdapat buaian yang dibuat sendiri oleh Dika. Dika membuat buaian untuk dirinya beristirahat setelah kepenatan memungut hasil hutan olehnya. Dika akan gembira bermain buaian sambil ditemani oleh haiwan-haiwan yang terdapat di dalam hutan itu seperti monyet, burung, serangga kecil, semut, rama-rama, kumbang dan sebagainya. Kicauan burung-burung menjadikan Dika tenang dan amat gembira sekali. Dika akan bermain buaian sambil menyanyi riang. Setelah kepuasan bermain buaian, Dika akan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Dika kesunyian dan bosan apabila tiba waktu malam kerana Dika tinggal bersendirian. Bila menjemah waktu petang, rutin harian Dika seperti biasa akan ke hutan mencari bunga-bunga, buahan dan bermain buaian.
Hari dan waktu berlalu seperti biasa. Hasil memungut di hutan tadi dikongsi bersama makhluk yang memerlukan makanan. Dika tidak kedekut berkongsi makanan. Dika sentiasa menolong sesiapa yang perlukan bantuan. Sikap baik hati Dika menjadikan dirinya kesayangan penghuni di pinggir hutan ini. Begitulah rutin harian Dika setiap hari. Suatu hari di dalam hutan tersebut, Dika terdengar suara jeritan orang meminta tolong. Tolong! Tolong! Dika pun segera berlari-lari dan mencari arah suara itu. Makin kuat Dika mendengar jeritan itu. Setelah hampir pada sebatang pokok yang terlalu besar, terlalu kuat pula suara itu didengarinya. Rupa-rupanya di bawah pokok yang besar itu terdapat seekor memerang yang menahan kesakitan. Dengan kuasa sihir yang Dika ada, Dika menunjukkan jari telunjuknya ke arah pokok yang besar itu, lalu menerbangkan pokok itu ke tempat lain. Memerang itu tidak dapat bergerak kerana kedua-dua kakinya patah. Dika amat kesian melihat memerang tersebut, lalu mengangkatnya dan membawa pulang. Di rumah, Dika mengubati memerang tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya, memerang itu dapat bergerak dan berjalan seperti biasa. Memerang tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dika. Dika pun ingin menghantarnya pulang. Tetapi memerang itu tidak mahu pulang kerana memerang tersebut tidak mempunyai keluarga. Wahai memerang, mulai saat ini akulah keluargamu. Memerang tersebut begitu gembira sekali. Memerang itu diberi nama Kabu-Kabu oleh Dika. Kabu-Kabu sentiasa menolong Dika bercucuk tanam dan mencari bunga-bunga dan buah-buahan di hutan. Dika dan Kabu-Kabu sentiasa menyayangi antara satu sama lain. Dika tidak kesunyian lagi. Begitulah kisah Dika, iaitu ahli sihir yang baik hati. Ya adik-adik, daripada pengajaran cerita dongeng Kak Lisha ni, apa faedah dan manfaat yang kita dapat? Okey, di sini kita dapat melihat betapa baiknya ahli sihir tersebut. Sifat dan sikap ahli sihir tersebut sangat baik hati, suka tolong menolong, sayang sesama makhluk, prihatin dan rajin. Okey, untuk mengakhiri cerita dongeng Kak Lisha ni, Kak Lisha ingin sampaikan 2 buah pantun. Anak Cina memasang lukah. Lukah dipasang di Taman Jati. Di sini dongeng berakhir sudah. Diberi masa ketemu lagi. Sungguh tinggi si pokok nangka. Kait buah pelunya galah. Berakhir sudah saya bercerita. Ampun dan maaf jika tersalah. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.